Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk topik baru, bab 7, bertajuk graf gerakan. Jadi kamu boleh tengok buku teks muka surat 182. Okey, dalam bab graf gerakan ni, apa yang kamu akan pelajari? Okey, yang pertama kamu akan belajar tentang graf jarak masa, dan yang kedua graf laju masa. Okey, kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Okey. Kita tengok muka surat 184. Okey, 7.1 graf jarak masa, dan standard pembelajaran hari ini melukis graf jarak masa. Okey, hari ini simple saja. Kita nak lukis graf jarak masa. Okey, so sekarang apa yang anda faham tentang graf jarak masa? Okey, kamu boleh bacalah. Okey, apa yang ada dalam buku teks ni. Okey, so sebenarnya graf jarak masa ni kamu dah pelajari di tingkatan 2. Okey, so tak ada masalah dah untuk kamu, maksudnya kamu dah tahu dah asas-asas dalam graf jarak masa. Okey, so kita tengok kat bahagian ni. Laju ialah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa. Graf jarak masa membolehkan gerakan suatu objek digambarkan dalam bentuk grafik yang mudah difahami. Okey, ini adalah graf jarak masa di mana paksi Y adalah jarak dan paksi X adalah masa. Okey, daripada graf jarak masa ni, so kita tengok paksi mencancap mewakili jarak yang dilalui. Okey, paksi mengufuk mewakili masa yang diambil. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak, iaitu laju. Okey, daripada sini kita dah dapat maklumat. Daripada graf jarak masa kita boleh dapat 3 maklumat. Okey, maklumat yang pertama adalah berkaitan dengan jarak. Macam mana kita nak tahu jarak? Okey, kita boleh tengok dekat paksi jarak. Dan maklumat yang kedua adalah berkaitan dengan tempoh masa. Okey, kita boleh dapat kat mana tempoh masa? Kita boleh dapat dekat paksi X. Dan maklumat yang ketiga adalah kadar perubahan jarak, iaitu laju. Okey, laju ni, macam mana kita dapat laju? Kita tengok dekat kecerunan graf. Jadi kamu kena ingatlah Okey, daripada graf jarak masa kita boleh dapat jarak, maklumat berkaitan dengan jarak, masa dan juga laju. Jarak tak ada masalah, tengok je dekat paksi Y. Masa tengok juga dekat paksi X. Manakala laju, kita kena tengok dekat kecerunan graf. Yang ni cikgu akan tengah lagi pasal kecerunan graf ni. Okey, dan seterusnya. Okey, kita nak melukis graf jarak masa berdasarkan jadual jarak masa. Kamu boleh tengok contoh 1. Okey, sekarang kita nak lukis graf jarak masa berdasarkan jadual yang diberi. Okey, so kita tengok contoh 1. Okey, kamu boleh bacalah soalan dia. Nampak tak dia bagi jadual. Inilah jadual jarak masa. Okey, jadi macam mana kita nak lukis graf jarak masa ni berdasarkan jadual yang diberi. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, ini jadual yang diberi tadilah. Okey, so penyelesaian. Okey, yang pertama, pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Kita pilih skala yang sesuai. Tengoklah, kita tahu untuk masa paksi X, untuk jarak adalah paksi Y. Tengoklah masa 30, 60, 90, 120. Maksudnya kita boleh guna sifar 30. Jarak pula dia ada 0, 10, 20, 30, 40. Maksudnya kita boleh guna sifar 10. Itulah pemilihan skala. Berdasarkan jadual lah, berdasarkan data yang diberi. So kita tengoklah. So kita plot lah. Dia plot. Kita tengok. Ini paksi Y, paksi X. Untuk paksi Y kita tulis jarak. Paksi X masa minit. Lepas tu kita masukkan skala.
Okey, skala untuk paksi X, okey, kita guna sifar 30 lah. 30, 60, 90, 120. Okey, paksi Y 10, 20, 30, 40. Okey, so ingatlah nak, skala ni berdasarkan data-data yang diberilah ataupun berdasarkan jadual. Okey, B, langkah yang kedua, plot titik yang mewakili pasangan nilai jarak dan masa pada kertas grid atau kertas graf. Maksudnya mudahlah kalau kita guna kertas grid dengan kertas graf ni. Kalau guna kertas kosong, masalah sikit lah. Okey, so kita plot lah kalau macam ni. Okey, tengok jadual. Okey, sini koordinat 0, 0. So kita plot lah 0, 0. Okey, ini koordinat 30, 10. 30, 10. Kita plot. Okey, lepas tu koordinat dia 60, 20, 60, 20. Okey, 90, 30 dan 120, 40. Lepas tu langkah yang ketiga, sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf jarak masa seperti di sebelah. Dah kita plot titik ni, okey, kita sambungkanlah titik tu. Dapatlah graf jarak masa. Okey, dan tengok pula contoh yang kedua. Contoh kedua, melukis graf jarak masa berdasarkan persamaan yang mewakili hubungan antara jarak dengan masa. Okey, untuk contoh kedua ni, dia tak bagi jadual. Tadi contoh satu dia bagi jadual kat kita. Okey, tapi untuk contoh yang kedua, dia tak bagi jadual. Soalan tak bagi jadual, cuma berdasarkan persamaan. Dia bagi persamaan. Kalau kita tengok dalam soalan, okey, kamu tengoklah. Okey, Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km. Okey, ini maklumat penting, tandalah sikit. Dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Okey, jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Silva dalam masa T jam. Okey, diwakili persamaan. Nampak tak? Dia ada persamaan. S sama dengan 80 T. Okey, lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Silva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. So, ini adalah penyelesaian. Okey, tengok langkah yang pertama, kita kena bina jadual. Okey, sebab contoh 2 dia tak bagi jadual, so kita kena bina sendiri. Macam mana nak bina jadual ni? Okey, maklumat yang pertama kita dapat daripada sini dah 3 jam. Okey, sejauh 240 km. So kita boleh guna maklumat tu, so kita buatlah jadual kan. Boleh buat masa, jarak. Okey, kita letaklah 0, 1, 2, 3. Okey, lepas tu macam mana kita nak isi maklumat yang dalam bahagian jarak ni? Kita boleh guna persamaan yang diberi. Okey, persamaan yang diberi S sama dengan 80 T. Macam mana nak cari maklumat yang pertama? Kalau T dia kosong, gantikanlah S sama dengan 80 T dia kosong. Okey, so kita katalah S 80 darab kosong, kita dapat kosong. Macam itulah yang seterusnya. Okey, kamu gantilah kalau T1, gantilah dekat sini T sama dengan 1. So kita dapatlah 80. Okey, kalau 2 gantikanlah dengan 2. So daratlah 80 darab 2 160. Okey, lepas tu gantilah dengan 3 dapat 240. Okey, yang 3 tak ada masalah, dia bagi tahu lah 3 jam 240 kan. Okey, bila dah kita bina jadual dan kita masukkan data, okey, so barulah kita boleh lukis graf. Macam biasa kena buatlah paksi paksi Y, paksi X, okey, paksi Y untuk jarak, paksi X untuk masa. Okey, guna skala, kita tengok dalam jadual skala apa yang sesuai. Okey, untuk paksi X, okey, paksi X masa, okey, dia ada 0, 1, 2, 3, so kita gunalah skala 0, 1, 2, 3. Okey, untuk jarak kita ada data dia 0, 80, 160, 240, kita gunalah sifar 80. Okey, so kita plot lah. So kamu tak ada masalah kan. So kita plot titik 00, 180, 2160 dan 3240. So kita sambungkan titik-titik tu. So kita dah dapat dah. Okey, kita dah lukis graf jarak masa. Okey, macam tu juga dengan contoh yang ketiga, dia juga menggunakan persamaan. Dalam tempoh, tapi nak dalam tempoh
Okey, ini je. Okey, T lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, dan lebih kecil dan sama dengan 40. Okey, so macam mana kita binalah jadual yang pertama? Okey, ini adalah persamaan yang diberi. Okey, jadual. Okey, sebab dia bagi T. Bagi apa tadi? T lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, dan lebih kecil dan sama dengan 40. Kita ambil lah kosong dengan 40. Okey, so kita gantikanlah. Okey, macam mana nak tahu nilai jarak ni? Gantikanlah. Okey, dia bagi persamaan S sama dengan 8 tolak 1/5 T. Okey, S 8 tolak 1/5 T tu kita gantikanlah dengan kosong. So ganti kita dapatlah 8. Okey, lepas tu yang kedua kita gantilah T dengan 40. So kita dapat kosong. So kita lukislah. Okey, kita buat paksi Y untuk jarak. Okey, paksi X untuk masa. So kita plotlah. Okey, sini 0, 40. Maksudnya ikut skala lah. Ikut kamu nak guna skala macam mana pun tak apa. Tapi kita nak yang lebih mudah, kita gunalah 0, 10, 20, 30, 40. Okey, so sini untuk jarak dia ada 8 dengan 0. So kita guna 2, 4, 6, 8. Okey, so kamu sambungkan dua titik tu, so dapatlah graf jarak masa. Okey, ini adalah penerangan sikit tentang bagaimana nak melukis graf jarak masa.